esok kira-kira tu kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidul Fitr setelah sebulan kita berpuasa. Kalau kita lihat kepada permulaan Aidul Fitr, kita boleh lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawman yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawman qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baginda melihat penduduk Madinah mempunyai 2 hari yang mereka berseronok pada kedua-dua hari tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah 2 hari ini? Baginda menjawab, mereka menjawab, kami bermain-main, berseronok, bergembira pada kedua-duanya pada ketika jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda selepas daripada itu, innallaha qad abdalakum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menukarkan untuk kamu kedua-duanya dengan yang lebih baik daripada kedua-duanya, yaitu hari Adha dan hari Fitrah. Jadi kita lihat di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar perayaan yang disambut oleh penduduk Madinah mengikut sebagaimana yang dilakukan oleh mereka pada zaman jahiliyah. Allah Ta'ala tukar dengan yang lebih baik lagi, yaitu dengan meninggalkan adat-adat jahiliyah dan mengikut cara sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan kepada hadis tersebut, kita tengok maknanya perayaan ni sudah wujud sebelum ia ditetapkan oleh Islam. Bahkan kita lihat di kalangan umat sebelum tu lagi, umat sebelum itu lagi, kita lihat sudah wujud perayaan di sisi mereka. Bahkan kita lihat mana-mana kaum pun, mana-mana penganut sesuatu fahaman, mereka masing-masing nak kepada hari, satu hari paling-paling tidak di dalam setahun, mereka nak hari yang mereka boleh berseronok, mereka boleh bergembira, boleh pakai baju baru, lepas tu main-main, dia nak. Nah, itu kebiasaan. Mana umat mana-mana pun, kaum mana-mana pun, bahkan hak tak ada agama, puak-puak panggil kita kata, dalam hutan pun dia nak satu hari yang mana dia boleh sukaria. Dia boleh sukaria. Lepas tu di samping sukaria, berseronok, dia ada pula unsur-unsur kerohanian, unsur-unsur spiritual, unsur-unsur mengagungkan kebesaran-kebesaran agama ataupun tokoh-tokoh tertentu. Biasanya ada, mana-mana puak pun, mana-mana kaum, mana-mana golongan sekalipun. Kita tengok, kalau kita tengok di kalangan Nabi-Nabi, kita tengok kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim dan sebagainya, kita boleh tengok mana mereka pun ada juga gaya-gaya tu. Kita tengok cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Makna rumah Nabi Ibrahim ini, dia duduk dalam rumah dia tu rumah berhala. Sebab ayah dia ni Azar tokai berhala. Jual berhala, dan rumah dia tu jadi rumah tempat orang buat ibadat. Jadi bila tiba hari raya, pakak-pakak ayah dia dengan kaum dia ni tubik beraya lah. Ajaklah Nabi Ibrahim. Tak keluar, tak ala takhruju ma'ana. Tak si tubik sekali dengan kita kah? Nabi Ibrahim jawab, inni saqim, saya sakit. Sakit kepala tengok. Tengok kaum dia tu.
Jadi bila ayah Nabi Ibrahim bersama dengan kaum dia tu tubik beraya di luar, Nabi Ibrahim pun masuk dalam rumah berhala tu, ambil kapak takir, so berhala patah habis, dia pun sakut berhala tu ditekuk hak paling besar, hak paling besar. Jadi kaum dia tu selepas daripada duk main luar, duk suka-suka luar, masuk dalam rumah berhala, nak sambung dengan upacara ibadat pula, kerohanian pula, ibadat, nak sembah berhala-berhala pula. Masuk dalam rumah berhala, tengok habisnya takir, habis dah, patah habis dah, tekak berhala. Terbaik. Panjanglah cerita dia tu, tak apalah. Tu cuma di situ kita tengok, maknanya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada hari raya. Kaum dia tu walaupun tak ada agama, semua berhala je. Tu kalau nak kira agama yang sebenar tidak ada. Mana agama mengikut nenek moyang mereka, semua berhala. Mana generasi demi generasi. Tapi maknanya ada hari raya, dan hari raya itu disusuli dengan spiritual, disusuli dengan unsur-unsur keagamaan, membesarkan syiar-syiar agama di sisi mereka. Mana ada unsur-unsur tersebut di dalam perayaan, di dalam hari raya. Dan kalau kita tengok, ini antara yang disebutkan oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi di dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah. Mana dia kata, kalau kita tengok setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pun, dua hari raya yang disambut oleh penduduk Madinah tu, dua tu, satu Mihrajan dan juga satu Nairuz. Hari raya keagamaan mengikut agama Majusi dan agama Sempak. Jadi maknanya ada unsur-unsur keagamaan. Jadi mana jiwa manusia ni dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari, dia nak satu hari suka, seronok, lepas tu ada unsur keagamaan. Lalu Islam, Nabi SAW sebagai suatu agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan naluri manusia, maka Islam terima benda tu. Islam terima benda tersebut, perkara tersebut, cuma Islam tukar cara. Tukar cara daripada mengikut syiar agama yang lain kepada mengikut syiar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Islam, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak boleh lari gaya, dia nak ada unsur-unsur tersebut. Lalu Nabi SAW menukar dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dua tu tukar dengan dua tu, mana tidak mati terus, tapi tukar dengan cara yang lebih baik. Dan kalau kita tengok hari raya ni pun, khususnya hari raya fitrah, raya yang akan kita sambut besok, dia terdapat di dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai susulan kepada puasa, dan juga supaya disambut dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, selepas daripada Allah taala sebut berkenaan dengan puasa, Allah taala kata, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan, cukup bilangnya. Cukup bilangnya hari puasa 29, cukup 29, 30, cukup 30. Dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah di atas petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, mudah-mudahan kamu akan bersyukur. Jadi Allah Ta'ala suruh susuli puasa tu cukup, lepas tu susuli dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana gaya tu dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana hari raya tu hari raya yang dipenuhi dengan ibadat, dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ni hamba Allah, kita ni hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita ni tujuan dia untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku. Hak tu tujuan Allah Ta'ala jadikan kita ni. Jadi kerana tu Allah Ta'ala tetapkan untuk kita ni beribadat dalam semua sudut kehidupan kita. Semua hari-hari yang kita lalui termasuklah hari raya. Hari raya pun ibadat juga. Hari raya pun mesti kena ikut ketetapan agama. Bahkan kalau kita tengok agama lain pun raya dia pun di sisi dia agama juga. Sebab tu kalau hari raya dia nak tanya tentang hari raya ke apa ke, dia tanya siapa? Dia tanya sifu dia. Kita tengok Buddha ke nak suruh bahas berapa tahun ni tahun babi, berapa tahun ni tahun monyet, kita kata deh. Dia panggil sifu tu lah duk rayaknya. Walaupun kita dengar pelik ke, tapi maknanya dia tanya orang yang ada autoriti dalam agama untuk bincang tentang hari raya di sisi agama dia tu. Maka kita lebih-lebih lagi lah sepatutnya kita tidak boleh lari, tidak boleh pisahkan hari raya kita dengan agama. Mana nak tanya bab hari raya ke apa ke, tanya orang agama, tanya orang yang ada autoriti dalam agama. Hak tu sepatutnya. Tapi kita nak suka punya pasal, nak seronok punya pasal, nak tanya bab hari raya, tanya artis. Dalam TV ke apa ke, tanya artis. Lepas tu program hari raya kita lupa untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagaimana hak Amos sebut tadi, agama lain dia ada unsur spiritual dan mereka tidak akan pisahkan perayaan mereka dengan agama mereka, unsur-unsur keagamaan. Tiba-tiba kita nak tinggal benda tu. Kita nak suka semata-mata dalam raya. Lama lagi raya, tak puasa lagi, sudah siap dah program raya yang jauh daripada unsur-unsur keagamaan, unsur-unsur keagamaan. Jadi kerana itu raya ni, bila mana raya ni dia ada unsur-unsur keagamaan, sebagaimana raya di dalam agama-agama yang lain, maka Islam menetapkan adab-adab tertentu. Adab-adab tertentu di dalam berhari raya mengikut sebagaimana kehendak agama. Mengikut sebagaimana kehendak agama. Bahkan kalau kita tengok apa yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan nama hari raya itu sendiri, berkenaan dengan nama hari raya itu sendiri, mana ulama bincang sebab apa raya dinamakan Eid. Ulama bincang juga mengikut lunas-lunas agama, mengikut lunas-lunas agama. Mana ulama sebutlah sebab apa Eid raya ni dipanggil Eid. Tu Eid sebab apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab apa dirayakan, dinamakan sedemikian? Sebab asal dia tu daripada perkataan aud. Aud ni makna dia kembali, berulang, kembali, sentiasa kembali. Jadi sebab dianya antara dia lah, mana ulama mengatakan kerana dia tu kembali setiap tahun, sentiasa berulang setiap tahun. Ataupun makna dianya pada hari raya ni orang kembali kepada keluarga, kembali kepada sanak saudara masing-masing. Jadi pada hari raya ni pakak beripu, dan ia adalah merupakan salah satu daripada tuntutan agama, iaitu mengeratkan hubungan silaturahim. Tu hak tu pun hak agama ajar juga. Kalau kita tengok di dalam mana ajaran agama, kita tengok di dalam perintah supaya menjaga hubungan silaturahim, waktu kita tengok Islam sangat-sangat menitik beratkan benda tu. Jadi maknanya aud kembali kepada keluarga, maknanya balik berjumpa sanak saudara. Anak saudara hak tak pernah kenal pak saudara, hari tu biar kenal. Hari tu biar kenal. Tak kenal sepupu sepapak, tak kenal mak sepupu, pak sepupu dan sebagainya, hari tu pakak-pakak kenal. Pakak-pakak kenal. Tapi lah ni payah sikit. Tak berapa nak gerak. Dah nak buat ke mana? Rancangan TV tu sebelum puasa lagi siap dah. Tu tak sampai raya lagi dah rayak siap-siap dah. TV3 hari pertama begini, hari kedua begini. Tak ada kerja lain lah, duk mengadak tu. Nak suruh pergi jumpa pak saudara, ketuk sendiri ke apa ke, rumah sebelah dah. Nak naik rumah tuk beraya pun payah. Sebab apa? Duk mengadak TV. Jadi lari dah tu.
Tu lari dah daripada kehendak agama di dalam hari raya, iaitu kembali kepada keluarga, menghubungkan silaturahim. Kemudian ada juga ulama mengatakan Eid iaitu Idul Fitri dengan makna kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah. Sebab hari itu kembali, mana manusia kembali kepada fitrah setelah berpuasa sebulan, dan melakukan ibadat-ibadat yang lain. Jadi mana dia telah membersihkan diri dia suci hasil daripada ibadat di dalam bulan Ramadan, dia balik semula kepada fitrah. Jadi pada hari raya tu maknanya mereka kembali kepada fitrah. Dan juga ada mengatakan kerana pada hari raya ni diulang-ulang takbir pada kedua-duanya, diulang-ulang takbir pada kedua-duanya. Dan kalau kita tengok juga pada hari raya ni, mana kita tengok pada hari raya sebagaimana yang Amos sebutkan tadi, maknanya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan salah satu daripada tuntutan agama. Dalam masa yang sama kita tengok kedua-dua hari raya kita ni dia ada hubungan juga dengan manusia, iaitu bersimpati kepada orang yang tidak bernasib baik. Dalam kedua-dua hari raya ada unsur-unsur tersebut. Kita tengok dalam hari raya puasa, di dalam hari raya fitrah, Idul Fitri, kita tengok salah satu daripada amalan yang mesti dilaksanakan oleh seseorang di dalam menyambut untuk menjadikan hari raya fitrah itu sempurna, iaitu menunaikan segala kewajipan, yang mana salah satunya kena beri zakat fitrah. Waktu beri zakat fitrah itu simbolik kepada ingat orang yang tidak bernasib baik. Mana simbolik kepada hubungan kemasyarakatan, hubungan kemanusiaan. Mana hak kuat, hak bernasib baik, ingat kepada yang tidak bernasib baik. Yang mana perkara tu kita tengok sangat-sangat diberi penekanan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, kita bersimpati kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada ibnus sabil dan sebagainya. Itu termasuk di dalam al-bir, termasuk di dalam kebaikan yang sangat besar, termasuk di dalam keimanan. Banyak hadis-hadis yang kita tengok Nabi SAW hubungkan, nisbahkan, sandarkan mana hubungan kemanusiaan, hubungan sosial dengan keimanan. Banyak. Dan perkara itu Nabi SAW suruh praktikkan di dalam hari raya. Di dalam hari raya. Mana hari raya fitrah, kita beri zakat. Mana beri zakat simbolik kepada simpati kepada orang yang tidak bernasib baik. Dan perkara itu kita laksanakan juga di dalam sambutan hari raya. Mana kita tengok siapa-siapa yang kurang bernasib baik, orang yang tidak mampu, kita bantu mereka. Mereka pun gembira kerana menerima sumbangan, kita gembira kerana mampu untuk menyumbang kepada mereka. Begitu juga kalau kita tengok raya haji. Raya haji pun ada juga, iaitu ibadat korban. Ibadat korban. Yang mana kalau kita tengok ibadat korban tu salah satu daripada 3 bahagian tu kita kena beri ke fakir miskin, beri kepada orang susah. Mana simbolik kepada hubungan kemasyarakatan, simbolik kepada bersimpati kepada orang yang tidak bernasib baik. Dan seperti yang Amos sebut tadi, mana ia merupakan tuntutan agama. Jadi maknanya raya ni menepati tuntutan agama, bukan sahaja dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dalam konteks hubungan sesama manusia. Jadi mana mengikut tuntutan agama dari kedua-dua sudut, dan kedua-dua hari raya mengisyaratkan kepada perkara tersebut. Dua-dua hari raya ada takbir, lepas tu dimulai dengan sembahyang, lepas tu khutbah, lepas tu ada zakat fitrah, lepas tu ada ibadat korban. Mana ini simbolik kepada hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan sesama manusia. Jadi makna comel bentuk hari raya di dalam agama kita, di dalam agama kita. Kemudian kita tengok di dalam hari raya, kalau kita tengok di dalam menyambut hari raya ada adab-adab, tata cara sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana cara Nabi buat bila mana Nabi menyambut hari raya. Cuma satu adab yang kita tak boleh lari daripada perkara tersebut. Satu kemestian di dalam beragama yang kita tak boleh lari daripada perkara tersebut, tak kira lah hari raya ke tidak hari raya ke, sama sahaja, iaitu kita mentaati segala apa yang ditunjukkan oleh agama dan kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh agama. Hak benda ma'ruf kita buat, benda munkar kita tinggal. Hak tu tak kira raya ke tak raya ke, serupa je. Adab tu kena jaga. Jadi jangan bila raya pula tak ingat dah adab tu, tak ingat dah perkara tu, tak ingat dah perkara tersebut. Jadi mana hari raya kita kena jaga perkara tu, elakkan diri daripada kemungkaran. Jangan buat. Bila hari raya, bila jumpa sanak saudara, sepupu jantan, sepupu lelaki, sepupu puan, jangan teringat dah, alah hari ni hari raya bapanya. Jangan salah lagi lah. Bila bergora lagi lah. Hari raya ke jaga-jaga, bos tahu sekali bapanya. Tu tak ingat dah. Tak ingat dah bila raya, jadi tak ingat dah. Hak mana agama tetapkan, hak mana agama larang, tak ingat dah. Main redah. Main tepuh, main langgar semua sekali, redah semua sekali, tak boleh. Itu adab. Tak kira pada ketika hari raya ataupun tidak hari raya, itu adalah adab yang wajib kita jaga. Wajib kita jaga, tak boleh kita elakkan. Sebagaimana tadi hak abang sebut, mana agama raya ni mengikut ketetapan agama, ikut buat benda-benda baik dalam raya, sama ada dalam hubungan dengan Allah Ta'ala dan hubungan sesama manusia. Dan satu lagi, raya ni kena tinggal, elakkan daripada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Jangan duk buat. Jangan duk buat. Hak ni kita kena jaga, kena perhati. Mana orang tua kena tengok anak-anak lagu mana. Bila berjumpa sanak saudara, berjumpa sama-sama dia, jumpa sepupu-sepupu tu, kena perhati tengok lagu mana. Lepas tu pula tak kira dah bersalah ni, nak bersalah dengan semua, tak kira, main hala saja. Hala saja, tak kira dah mak saudara sabit dengan anak saudara sabit hak lelaki. Tu mari anak saudara tu kat hala. Hak ni pun sebuah salah, rak hala juga. Tak kira siapa dah. Tu alah raya bapanya nak bersalah, tak boleh. Tak boleh. Hak tu adab yang wajib kita kena jaga. Tidak hari raya ke, hari raya ke, mesti kena jaga, wajib dipelihara. Hak tu kadang-kadang kita teringat kali, terutama sekali bila beripung ramai-ramai. Ipar tak ipar ke, tak kira dah, duduk rumah sekali, balik rumah, kita kata rumah orang tua lah. Jadi pada hari tu tak kira dah, ipar tak ipar ke, pakaian pun tak jaga dah, aurat pun tak jaga dah. Allah jaga-jaga jumpa susah lah nak kena jaga belakang. Tak boleh. Serupa sahaja. Jadi makna raya atau tidak raya, tak kira. Adab ini mesti wajib kena jaga, mengikut apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda. Itu mesti kena buat. Kemudian di dalam bahari raya ni, mana ada adab-adab ataupun tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia iaitu mula-mula sekali raya ni, bila kita nak berhimpun, nak berjumpa, ramai-ramai nak berhimpun, maka eloknya mandi dulu. Antara perkara yang mana diamalkan oleh sahabat-sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tengok terdapat di dalam hadis-hadis baginda yang disarankan dan disunatkan ialah mana mandi dan berwangi-wangian. Hak tu kena jaga. Mandi kita kata tak apa, kita ni memang jenis mandi orang Melayu. Tu 3-4 kali sehari, 5 kali sehari mandi. Tapi kalau kita duduk dengan mana Amos sendiri, kita biasa duduk dengan geng-geng Pakistan, duduk mengaji sana. Musim panas pun tak mandi lagi. Musim panas pun 3-4 hari sekali mandi. Tu musim sejuk tak payah tanya. Jadi mana kena mandi.
Sebagaimana di dalam hadis kita tengok Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghdu ila al-musalla, qabla an yaghdu ila al-musalla. Nabi SAW mandi pada hari fitrah sebelum Nabi pergi ke musalla, mana tempat untuk sembahyang hari raya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan perkara tersebut. Dan Ibnu Umar sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Nafi', dia kata Ibnu Umar kana yaghtasilu wa tatatayyabu yaumal fitri. Ibnu Umar mandi dan memakai wangi-wangian pada hari fitrah. Pakar begitu tu sebab apa? Satu, untuk menunjukkan kegembiraan, menunjukkan kegembiraan. Sebab sebagaimana hamba sebut tadi, mana gaya-gaya ni untuk seronok, untuk suka. Mana Islam menetapkan perkara tersebut sebagai memenuhi naluri fitrah manusia. Manusia ni nak hari satu hari yang mana dia boleh berseronok, dia boleh bersukaria. Jadi antara tanda dianya iaitu memakai wangi-wangian. Dan juga kerana kita nak pergi raya ni, kita nak pergi ke musalla, ke tempat sembahyang hari raya, kita nak berhimpun ramai-ramai, kita nak berhimpun beramai-ramai. Jadi kita tengok di dalam Islam mana banyak Nabi SAW bila mana dia berkait dengan berhimpun ramai-ramai ni, sembahyang Jumaat ke apa ke, Nabi suruh mandi, Nabi suruh pakai wangi-wangian. Supaya apa? Supaya kita tidak menyebabkan orang tak selesa dengan kita, kita tidak mengganggu orang lain, dan juga lebih daripada tu kita beri manfaat kepada orang lain. Orang lain boleh berasa, boleh bau wangi daripada kita. Mana kita beri manfaat kepada orang lain. Dan itulah yang dikehendaki di dalam kehidupan kita ni. Bila kita duduk tempat orang ramai, kita duduk dalam masyarakat, kita tidak ganggu masyarakat, sebaliknya kita beri manfaat, beri kebaikan kepada masyarakat. Hamba ingat mula ayah dulu, dia kalau hari raya dia cedes botol minyak wangi. Tu surah tu mana dia lah tu emailnya semaya raya surah tempat hamba duduk dululah di Sabuk no Kalispo no. Tu jadi dia tu email. Selepas daripada tu dah kita mengaji, sudah habis ngaji hafiz ke apa, dia suruh hamba lah pula jadi tu emailnya, dia baca khutbah, tapi dia akan bawa sebotol minyak wangi hari raya, dia bui bagi. Lepas tu boleh kau tak boleh balik pun ikut dia lah tu. Jadi mana nak suruh semua pakar-pakar minyak wangi, minyak atar pada hari tu, pada hari raya, sebab dia adalah merupakan satu tuntutan di dalam agama, jadi kalau bui gitu, buat pula kebaikan pula, boleh pahala beri, suruh orang pakar minyak atar, minyak wangi, boleh pahala yang lain pula. Kemudian kalau hari raya puasa sebagaimana yang kita maklum, semua kita maklum dah, mana Nabi SAW la yaghdu ila al-musalla qabla an ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Nabi SAW tidak pergi ke musalla, ke tempat semaya tu, sehingga Nabi makan beberapa biji tamar. Tu makan buah kurma. Dan Nabi makan witir, Nabi makan ganji. Jadi mana kita maklum, semua kita maklum. Jadi mana antara sunnah hari raya ni iaitu makan sebelum sembahyang raya. Isyarat kepada berbuka puasa, isyarat kepada berbuka puasa. Dan ini disebutkan oleh ulama kita. Seperti mana Muhallab dia ada sebut, dia kata hikmah makan sebelum semaya ni supaya orang tahu bahawasanya pada hari ni tak leh dah nak puasa, tak leh dah nak puasa. Tu supaya tahu. Dan juga ulama yang lain mengatakan iaitu bila mana kita nak menceritakan, nak tunjukkan tentang kewajipan meninggalkan puasa selepas daripada kewajipan berpuasa. Sebelum tu 30 hari ataupun 29 hari wajib puasa. Siang hari wajib puasa, siang hari wajib kena mana tak boleh makan, mana wajib meninggalkan makan, dilarang daripada makan. Lepas tu kita nak cerita hari raya tu
wajib kena buka puasa, maknanya wajib meninggalkan puasa, mana wajib makan, haram berpuasa. Jadi bila mana nak ceritakan sedemikian, maka mesti seelok-eloknya bersegera kepada menunjukkan perkara tersebut. Bersegera menunjukkan perkara tersebut. Nak isyarat, hari ni hari raya, hari ni hari buka puasa, hari ni hari tak boleh puasa, hari ni wajib kena makan. Yaumu aklin wa surur, mana hari makan dan juga hari gembira mengikut ketetapan agama. Jadi kerana tu Nabi SAW makan awal dan isyarat kepada perkara tersebut. Dan Nabi makan tu sebelum semaya raya. Makan tu makan buah tamar boleh tak? Makan buah tamar. Makan buah tamar. Jadi hak ni umumnya ramai di kalangan kita tak tahu. Tak tahu. Amor baru ni pun sebut benda ni dekat di Manjung tu lah. Sudah-sudah tu seorang tua mari nak pecing dah dianya. Allah dia kata, ustaz, 60 tahun dah raya. 60 tahun dah raya, hari ni baru tahu sunat makan buah tamar sebelum sembahyang raya puasa. Baru tahu sunnah tu. Rugi je. 60 tahun rugi. Rugi daripada mengamalkan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak buka puasa tu tahu dah. Nak buka puasa buah tamar dulu. Tahu dah tu. Laku pakat dia beli buah kemur, buah tamar pada hari pada untuk buka puasa. Tapi untuk makan sebelum sembahyang raya, hak tu tak tahu. Hak tu tak tahu, 60 tahun baru tahu. Allah ruginya lah. Baru tahu 60 tahun raya. Hari ni baru tahu. Jadi baru nak buat. Selepas 60 tahun barulah nak amal satu sunnah, iaitu makan buah tamar sebelum sembahyang raya fitrah. Lepas tu Nabi makan pula witir. Makan pula witir. Tu sebagaimana yang kita maklum lah, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mana dia suka witir, suka ganjil. Dan juga hari ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda bersabda, inna yawma arafah wa yawman nahri wa ayyamat tashriq iduna ahlul islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Nahar, hari-hari tashriq adalah merupakan perayaan kita orang Islam, dan juga hari makan dan juga hari minum. Hari untuk makan minum, tapi tidak boleh melampaui batas. Kemudian hari raya pula, mana di antara ketetapan agama. Sebab tu hamba sebut tadi awal-awal, mana raya ni hari raya ni adalah merupakan salah satu daripada ketetapan agama. Bukan adat, bukan kebiasaan, bukan kerana kaum atau bangsa, tidak, tapi dia adalah ketetapan agama. Dia adalah ketetapan agama. Maka kita kena sambut tu mengikut hak agama tetapkan. Sebab tu dia bermula dengan sembahyang. Bermula dengan sembahyang dulu. Lepas tu baru khutbah. Dan kita tengok adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya iaitu pada hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suruh supaya bersedekah. Jadi tadi kita sebut dah, mana hari raya ni dia ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dia ada simbolik, isyarat kepada hubungan dengan manusia. Raya puasa, zakat, fitrah. Lebih lagi daripada tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri galakan supaya bersedekah di dalam khutbah hari raya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawma adha aw fitrin fa shalla rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma thumma ata an-nisa wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis-sadaqah faja'alat al-mar'atu tulqi qirsaha wa tulqi sikhabaha.
Ibnu Umar kata Nabi SAW keluar pada hari Adha ataupun hari Fitrah. Nabi semaya 2 rakaat, semaya raya. Nabi tidak semaya sebelum hari raya dan selepas hari raya. Mana tak ada semaya sebelum raya, sebelum semaya raya, tak ada semaya selepas raya. Selepas semaya raya. Tu. Kalau semaya tahiyatul masjid, itu lain. Itu lain. Cuma Nabi SAW dulu, semaya raya dia tu di musalla, di tempat lapang, tempat di padai gitu. Jadi mana tak timbul lah isu tahiyatul masjid tu, sebab dia semaya tempat begitu. Jadi lagi-lagi lah nampak bahawasanya Nabi SAW tidak sembahyang sebelum semaya raya dan selepas semaya raya. Sebab kadang-kadang kita tengok adab, setengah-setengah adab, setengah-setengah orang kita ni lepas semaya raya sudah salah ke apa kak, dia pun nak semaya sunat pula. Jadi kena beringatlah, mana tak ada semaya sunat qabliyah ba'diyah. Semaya raya tak ada. Tak ada. Lepas tu sudah Nabi beri khutbah, Nabi pergi kepada perempuan bersama dengan Nabi SAW Bilal. Nabi pun beri wa dzakkarahunna wa'adhahunna bis-sadaqah. Nabi beri peringatan kepada mereka, beri nasihat kepada mereka supaya bersedekah. Lalu perempuan-perempuan pun pakak duk buka habis, subai-subai buka habis, gelai-gelai buka beri sedekah, sehingga Ibnu Umar kata dalam riwayat yang lain dia tengok 2 longgokan sedekah daripada perempuan-perempuan, daripada wanita-wanita. Jadi maknanya siapa begitu sekali hubungan kemanusiaan yang ditekankan oleh Nabi SAW pada hari raya. Kita nak beri subai, baru dah beli maring subai nak buat raya, nak beri sedekah pula. Itu email nak beri duk wi peringatan, duk wi nasihat, banyakkan sedekah. Ittaqun nar walau bitamratin, jagalah diri daripada neraka walaupun dengan apa orang panggil sebutir buah tamak. Nak bui, baru beli mari minggu lepas baru beli subai nak buat gaya, gelai nak buat gaya, nak bui pula. Nak buat sedekah pula. Kata berat sara ni. Tapi kita tengok mana di kalangan wanita-wanita, di kalangan sahabiyah, mana mereka memberikan perkara tersebut, mereka bersedekah pada hari raya. Dan Nabi SAW sendiri mana beri peringatan, beri nasihat terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi itu di antara adab-adab di dalam berhari raya. Lepas tu sebagaimana yang kita maklum Nabi SAW, idza kana yaumu 'idin khalafat tariq. Nabi bila mana hari raya, Nabi jalan tu menyalahi, mana pergi ke musalla dan balik dengan jalan yang tidak sama, dengan jalan yang tidak sama. Mana pergi kok balik, pergi kok jalan ni, balik kok jalan ni. Tu melalui jalan yang tidak sama. Jadi itu daripada antara adab, kebiasaan Nabi SAW. Jadi sebab apa Nabi buat begitu? Antaranya mana disebutkan oleh ulama-ulama, antara dia sebab Nabi nak suruh memperbanyakkan pahala, memperbanyakkan pahala. Sebab apa nak suruh semua jalan-jalan tu menjadi saksi tentang perginya Nabi SAW ke musalla untuk sembahyang hari raya. Dan juga antara dia lagi supaya untuk silaturahim. Boleh tanya khabar, lalu kau ni jumpa orang ni, lalu kau ni jumpa orang ni pula, kau balik pula jumpa orang lain pula. Mana untuk tujuan silaturahim. Ada yang mengatakan untuk menunjukkan kekuatan, nak suruh nampak ramai. Sebab itu pada hari raya diperintahkan semua keluar ke tempat sembahyang hari raya, semua tu baik. Sehingga huyat, mana perempuan-perempuan yang haid pun disuruh supaya menghadiri tempat-tempat sembahyang raya. Paling-paling tidak mereka dapat menyaksikan doa orang-orang Islam berdoa. Mana di dalam khutbah hari raya tu, tu paling-paling tidak. Dan juga untuk menunjukkan kekuatan, biar nampak ramai perhimpunan itu ramai, nak suruh nampak hak tu. Tu memberi kegerunan kepada orang
orang kafir. Jadi salah satu daripada cara dia tu iaitu banyak tempat laluan. Jadi batu pergi kau ni, balik kau lain, balik kau lain. Jadi waktu kita tengoklah mana kesesuaian dia dengan zaman kita sekarang ni. Mungkin kita sekarang ni tak buat begitu pun ramai juga. Lepas tu kita dengan kereta nak tanya khabar, susah sikit. Susah sikit. Setengah mengatakan mungkin dengan cara begitu kita boleh tengok di samping tanya khabar, kalau kita tengok hak mana susah, hak mana nampak tidak bernasib baik, boleh memperbanyakkan sedekah pada hari raya. Lalu hak ni beri kepada orang hak jalan ni, lalu hak lain beri kepada jalan hak lain, jalan balik tadi, mana beri sedekah, beri sumbangan. Baik. Jadi itu di antara adab-adab ataupun tata cara di dalam menyambut hari raya. Waalaikumsalam dan terima kasihlah. Jadi berkenaan dengan masalah mai berdeh ni, mai berdeh. Dulu zaman Nabi dia ada juga main, tapi bukan berdeh, tapi jenis-jenis senjata. Tapi dia main tu sebelum raya, bulan puasa. Perang Badar, perang Hunain. Main jenis begitu. Lawan orang kafir. Jadi kalau ni kalau berasa nak mai berdeh sangat hari raya pun nak mai berdeh sangat, tu kita atas sebelah Iraq ke, sebelah Syria ke, pergi duduk situ. Biar dia mai berdeh puas-puas. Nak sangat baik. Jadi mai berdeh ni mercung, bunga api dan sebagainya. Mana perkara tu tidak ada di dalam adab ataupun tata cara Islam menyambut hari raya di sisi Islam, tak ada. Tidak ada. Dan mana sebaik-baiknya kita elakkan perkara tersebut. Apatah lagi bila mana dia boleh mengganggu pula orang lain. Boleh mengganggu orang lain. Tu. Orang anak kecil nak tidur pun tak boleh. Nak main berdeh. Itu lebih-lebih lagi lah. Mana tidak boleh. Jadi mana perkara tu seelok-eloknya, bahkan sepatutnya kita pakat-pakat tinggalkan. Jadi kalau haramkan benda tu, hak tu memang patutlah. Memang sepatutnya dilakukan sedemikian mana dari segi penguatkuasaan pun buat begitu. Cuma kita kata payah nak itu ni. Budak-budaknya nak main. Tu nak main. Jadi kalau kita tengok ada juga Nabi SAW pun mana berikan juga budak-budak sebagaimana Nabi SAW pernah Nabi masuk yang sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi masuk ke dalam rumah Aisyah. Lepas tu ada dua orang hamba perempuan sedang menyanyi, tapi lagu-lagu yang menaikkan semangat untuk peperangan. Tu jenis nyanyian sedemikian. Nabi pun duduklah nyenggeng, tapi Nabi tak tengok kepada permainan tersebut. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar masuk, marah dia. Dia kata mizmaratus lisyayatin inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serunai syaitan dekat Nabi. Ini serunai syaitan ni. Apa duk main sini ni. Nabi pun paling tengok kepada Abu Bakar. Nabi berkata da'huma biarlah. Biarlah. Tapi bila mana Aisyah radhiyallahu anha bila mana selepas daripada tu Nabi suruh mereka kedua-duanya keluar. Dalam setengah riwayat yang lain Nabi kata kepada Abu Bakar, inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Setiap kaum ni ada hari raya dan ini adalah raya kita. Jadi mana di situ, tapi cuma di situ kita tengok mana mereka
duk menyanyi, kedua-duanya menyanyikan, dan kedua-duanya adalah jariah, hamba, mana budak kecil. Budak kecil. Tapi dia menyanyikan lagu-lagu untuk semangat, bagi semangat untuk peperangan, jenis-jenis begitu dah. Di dalam setengah riwayat yang lain disebutkan mana ada main pedai, orang Sudan duk main pedai. Tu lagu tu. Jadi mana ada juga unsur-unsur kegembiraan. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Cuma main pedai ni hak tu tidak ada di dalam adab, bahkan di dalam saranan agama pun tak ada. Cuma kalau budak ni payah sangat kita itu setakat mengapi apa tu boleh lah. Jangan lebih, biar dia suka juga, mana gembira untuk berhari raya, setakat tu boleh. Tapi kalau dia merupakan satu kepercayaan, ada kepercayaan spiritual pada dalam agama yang lain, mana dia ada percaya bila mana main bunga api, bila mana main mercung ni dia nak tembak dewa jahat ke apa ke, tu tak boleh ikut lah. Tu tak boleh ikut. Bahkan dengar-dengar ceritanya, setakat orang tahunya dia ada unsur tu. Dia ada unsur tu. Sebab tu dia main bercung ke apa ni, dia mari daripada Cina. Mana Cina katanya nak tembak dewa apa, kita pun tak berapa faham sangat. Jadi kalau ada unsur-unsur tu tak boleh tiru, tak boleh tiru. Tu sebab dia ada unsur-unsur spiritual, unsur-unsur keagamaan, jadi itu di antara adab-adab di dalam kita menyambut hari raya, sebahagiannya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis-hadis dan juga di dalam asar sahabi. Dan juga antara yang kita boleh tengok di dalam asar sahabi, dalam setengah-setengah riwayat mana ada sebut seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang disebutkan oleh Wasilah bin Al-Asqa, mana dia kata bila jumpa dia akan dia akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Ta'ala menerima daripada kita dan juga daripada kamu. Itu juga di antara adab, mana mengucapkan tahniah pada ketika menyambut hari raya. Dan kalau kita perhati, ada juga setengah-setengah adab ataupun kebiasaan kita sambut hari raya, tetapi adab tersebut dia tak ada tempat lain dan tidak ada di dalam mana-mana riwayat. Ada juga. Tu kalau kita tengok tempat lain, mana mereka tak buat. Kita tengok duduk di Pakistan pun tak ada orang buat perkara-perkara tersebut, amalan-amalan tersebut. Di sebelah Arab lagi-lagi lah tak ada. Tu seperti umpamanya kita kata masyarakat kita, bila gaya antara dia semacam menjadi satu kemestian, iaitu lagi kubur. Nak pergi kubur. Jadi dalam persoalan tu, maknanya ziarah kubur ni memang sesuatu yang dituntut oleh agama, bahkan Nabi SAW suruh. Makna fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Nabi kata ziarahlah kubur, kerana menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Jadi mana Nabi suruh. Jadi mana hukum ziarah kubur ni adalah merupakan suatu amalan yang sunat. Mana molek. Cuma dari segi amalan Nabi dan juga sahabat-sahabat, dari segi nas, mana tidak ada sebarang nas yang menunjukkan bahawasanya dibuat pada hari raya. Tak ada. Jadi mana tak ada Nabi dan sahabat-sahabat bila tiba hari raya, maka mereka akan mengunjungi kuburan, mengunjungi perkuburan. Bahkan mungkin dalam agama lain pun tak ada perkara tersebut. Tidak ada pengamalan tersebut. Jadi maknanya amalan tu bagus, tetapi ketetapan seolah-olah menjadi satu kemestian dan juga rasa tak sedap, rasa tak sempurna raya bila mana tak pergi kubur, tu tak kena. Tu tak kena. Ziarah kubur sendiri tu tak salah, tapi kadang-kadang setengah-setengah adat orang kita ni kalau tak pergi, dia berasa apa raya tak pergi kubur. Ataupun kalau dia jumpa lepas maya raya kau, nak pergi kubur bila? Tu makna menjadi satu seolah-olah satu kemestian. Jadi kalau tak pergi, tak pergi. Jadi satu kekurangan pula, Jadi hak tu hak tak kena. Bukan kerana ziarah kubur tu sendiri tak kena, tapi menganggap benda tu seolah-olah satu kekurangan kalau tak pergi. Hak tu hak tak kena. Jadi kalau rumah duk jokai kubur kita kata,
Rumah dia dekat dah dengan kubur. Apa dia duk pilih hari rayanya baru nak pergi hari lain lah. Kecuali lain lah kalau hak jenis duduk jauh-jauh, raya je balik. Raya je balik. Tak ada dah hari lain nak pergi ziarah kubur mak ayah ke. Tu lain lah cerita. Hak tu lain lah. Tak apalah hak tu. Raya je kelik. Kelik pula 2 hari je raya. Raya ketiga kena pergi dah. Nak kerja pula. Kalau hak jenis begitu, tak apa. Tapi kalau jenis rumah duduk dekat dengan kubur-kubur, duduk tengok tiap-tiap hari dah, hari raya baru nak pergi, bahkan rasa itu satu kesempurnaan hari raya, hak tu hak tak kena. Hak tu hak tak kena. Tu. Jadi hak tu kita kena faham juga. Mana bukan kerana benda tu sendiri tu salah, tapi kerana anggapan, pandangan seolah-olah dia menjadi satu kemestian. Dia hari lain lah. Kalau nak pergi dia hari lain. Kalau hak duduk dekat-dekat dengan tanah perkuburan. Sebab apa? Sebab hari raya ni hari untuk kita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, oleh sahabat-sahabat jumpa saling mengucapkan tahniah antara mereka. Maknanya hari untuk kita bertemu, bersilaturahim, jumpa sanak saudara. Hak tu hak sepatutnya kita kena galakkan, kena perbanyakkan di dalam sambutan hari raya ni. Banyak hak tu. Banyak perkara tersebut. Tu. Jadi kalau nak pergi juga tu, pergi hari lain lah. Pergi hari lain. Dan juga antara hak amba perhati, benda tu benda molek, tapi dia jadi satu kemestian kalau tak buat rasa tak kena. Hak tempat kita lah, hak tak ada tempat lain. Iaitu semaya tasbih malam raya. Tu. Semaya tasbih tu, ialah benda tu molek. Tu. Cuma kalau kita tengok dari segi apa orang panggil dalil dia tu, ada pertikaian lah di kalangan ulama. Hak ni kata hasan, hak ni kata dhaif dan sebagainya. Tak apalah. Tak apalah. Kita kata benda tu molek buat, tak apa. Cuma jadi satu ketetapan malam raya, kalau tak buat malam raya berasa tak kena. Hak tu hak tak berapa itu tu. Jadi seolah-olah ia adalah merupakan satu ketetapan malam raya sebagaimana ketetapan tarawih malam puasa. Sebagaimana ketetapan tarawih malam puasa. Kalau kita bulan puasa malam tu, kalau kita tak pergi sembahyang tarawih, kita rasa terkedu, Allah tak pergi sembahyang tarawih malam ni, masjid tu nak tak buat sembahyang tarawih. Tu tak apa. Tu betul. Sebab dia merupakan sunnah yang ditunjukkan sebahagiannya oleh Nabi SAW, kemudian diamalkan oleh khulafa'ur rasyidun. Tu tak apa kalau kita nak terasa apalah masjid itu tak buat sembahyang tarawih, ataupun kita tak pergi, kita berasa Allah malam ni tak ada sembahyang tarawih. Tu tak apa. Tapi kalau sembahyang tasbih, tak boleh kita nak berasa siapa lagu tu. Sebab ia bukan merupakan satu ketetapan pada malam tersebut. Pada malam tersebut. Bahkan hak molek je kalau kita boleh buat sendiri. Dan juga mana kita cari malam-malam yang lain untuk kita melakukan amalan tersebut. Tu dan kita ganti ke malam tu dengan amalan-amalan hak lain. Malam tu kita baca Quran apa itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi itulah sedikit sebanyak adab-adab ataupun amalan-amalan yang kita boleh lakukan pada hari raya, menepati sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan sebelum nak tutup majlis ni, kuliah pada malam ni, pagi ni, suka amba nak sebut berkenaan dengan buku amba lah. Buku ni baru ni balik 2-3 bulan lepas rasa amba itu dah buku ni. Cuma dah mari hari ni kebetulan ada peluang ni kita nak rayak jugalah. Jadi luar sana tu ada anak amba duk tunggu buku. Mana jualan buku amba lah. Jadi ada 3 buku yang amba bawa, iaitu buku yang pertama buku berkenaan dengan Syiah. Syiah ya, dalam ni ada 3 isi kandungan dia lah. Pertama berkenaan dengan pengenalan Syiah secara ringkas. Lepas tu berkenaan dengan hubungan Syiah dengan Yahudi, asal usul dia daripada Yahudi, daripada Nasara. Dan juga persamaan dia dengan Yahudi, dengan dalil-dalil daripada kitab dia dan juga daripada kitab Yahudi. Jadi hak ni amba jualnya 5 riyal adalah. Kemudian yang keduanya syarah hadis. Syarah hadis daripada kitab Mishkatul Masabih. Ini bab tentang keimanan. Hadis-hadis pasal keimanan sahaja. Hadis pasal keimanan. Hak ni harga dia RM12 riyal.
Lepas tu yang ketiganya, hadis juga, syarah hadis tentang dosa besar, tentang alamat-alamat munafik, dan juga tentang bisikan syaitan. Tu jadi hal ni pun syarah hadis juga, huraian hadis daripada kitab Mishkatul Masabih, cuma bab lain. Jadi hal ni harga dia 10 riyal sahaja, RM 10. Tu jadi kalau beli 3 ni 25 lah, mudah. 25 mudah kira, mudah nak nyucu. Jadi itulah sedikit sebanyak sebagai mana mengisi kuliah pada pagi ini berkenaan dengan adab-adab kita berhari raya, asal usul hari raya, dan juga supaya kita mengetahui, menyedari bahawasanya hari raya adalah merupakan salah satu daripada ketetapan agama, dan kita mesti buat tu mengikut sebagaimana yang ditetapkan oleh agama. Jadi ada soalan ke? Aku takut ada orang nak nanya lah. Dia salah satu daripada kebiasaan orang kita lah. Tidak semua ada setengah ramai tu tidak gitu. Tapi salah satu daripada kebiasaan sebahagian daripada kita, kalau dia nak buat amalan ni, dia kena ramah. Dia kena ramah. Kalau tak ramah tak jadi. Gapo pun kita kata. Nak berzikir ke kena ramah baru jadi. Kalau duduk rumah saja-saja seorang-seorang, dia jadi estro. Duduk seorang rumah saja dia jadi estro selalu. Estro lah, beratu lah, macam-macam. Tu. Jadi sehingga terpaksa kalau nak baca Yasin pun kena ramah, nak baca Quran pun kena ramah. Jadi dia tak ada kekuatan kalau nak buat sendiri. Duduk rumah, balik rumah, bila-bila duduk atas kursi malah rumah tu, pegang tasbih ke, zikir. Tu. Ataupun baca apa-apa tak kira lah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim ke apa ke, dia tak jadi kalau seorang. Kalau seorang tak jadi. Bahkan kalau seorang, kalau duk masuk ke apa ke, kalau seorang, dia jadi kush-kush khotah selalu. Kalau nak ngaji, nanti ramah. Ramah baru ngaji. Jadi itu kebiasaan adab sebahagian daripada kita. Tu. Sehingga menyebabkan seperti tadilah, kalau nak semaya tasbih kena ramah. Kalau tak ramah tak jadi buat. Patut nak ramah, nak nanti ramah, nak tunggu bila? Malam raya. Malam raya baru ramah. Tu. Jadi malam raya nak pergi kedai mamak, nak duduk lepok-lepok pun berasa tak berapa sedap weh. Tu. Jadi lalu buatlah. Jadi itu salah satu daripada kelemahan orang kita. Tu. Jadi kelemahan tu sepatutnya mana kita belajar beki, belajar beki. Tu. Bahkan kalau kita tengok amalan tu, kita tengok zaman Nabi dulu, zaman sahabat, zaman ulama-ulama kita dulu, termasuklah kita kata semaya tahajud ke, kita kata deh. Walaupun benda tu tak salah, ada isyarat Nabi buat sekali dengan sahabat, Nabi buat di rumah Ibnu Umar, mari ikut belakang jemaah semaya gapo orang panggil tahajud. Tak salah, nak kata salah tu tidak, tapi adat kitanya kalau seorang tak jadi. Tak bangun dah tahajud kalau seorang. Dia kena buat ramah. Sehingga jadi qiyamul lail, kena buat masjid ramah-ramah. Kalau duduk rumah, jawab dia, bojol lah ni ada euro deh. Euro bangunlah juga tengah malam. Kalau tidak tak bangun dah. Tapi bangunnya, ada tengok hatu, dah mengadak hatu pula dah. Tu tidak jadi mulut, jadi kau tak molek pula dah. Jadi itu adab kebiasaan orang kita. Nak buat ibadat dia ramah. Baru jadi. Jadi ialah hak semolek je. Hak semoleknya kita belajar ubah. Maknanya biar kita buat tu, kita sore pun kita boleh buat. Semua sekarang. Tu daripada semaya tasbih, semaya tahajud, semaya semua tu kita berlatih biar kita boleh buat. Walaupun kita sore-sore. Barulah bila mana kita membiasakan diri kita buat sore pun, kita nak masuk pun kita berzikir. Orang tena lah. Tu tidak jadi menyanyi.
Tu begitu juga duduk dalam bawa kereta ke apa ke, kita akan mengingati Allah Subhanahu wa taala akan buat ibadat. Jadi persoalan tadi tu tu memang masalah. Kalau tak buat malam raya, jawab dia tak jumpuklah semaya tasbih dalam hidup. Dalam hidup. Jadi terpaksa juga kena buat. Tu. Yalah, hamba tidak kata benda tu tak molek, cumanya kita rasa kalau tak buat berasa tak kena. Tu tak kena. Kalau tak buat malam raya lah, tak buat malam raya. Apa masjid ni tak buat. Nah, jadi serupa dengan tarawih pula dah. Serupa dengan tarawih pula. Tu tak kena tu. Mana soal benda tu asal buat malam raya ke malam gapo ke, itu tetap molek. Itu tetap molek. Cuma anggapan kita tu seolah-olah dia adalah merupakan muakkad ke, sunat muakkad pada malam raya. Nah, malam raya kalau tak buat tak kena. Tu tak kena. Anggapan sedemikian. Tapi kita kata, nak berlatih lepas ni kita belajar buat sendirilah pula. Tu insya-Allah lah, tak apalah tu. Tu kita tengok keadaan tu lagu mana. Cuma kita hak sebut tadi lah, kena belajar, maknanya biar kita boleh buat amal ni sendiri pun kita boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hak tu dia soal, bukan soal raya saja hak tu. Itu soal kita adab dengan orang tua. Hak ni makna dia kena lebih mendalami adab dengan orang tua lah hak tu. Kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan jasa orang tua kepada kita, berkenaan dengan adab kepada orang tua. Hak tu belajar, hak tu mendalami hak tu, insya-Allah dia akan balik semula kepada fitrah. Hak asal tu iaitu mendahului mana ibu bapa tu daripada orang lain, jadi hak tu kita boleh tengok seperti kita kata sehingga Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tengok seorang lelaki Sudan. Orang lelaki Sudan tu duduk dukung mak dia, duduk bawah Kaabah dukung mak dia. Tu dia pun tanya Ibnu Umar, aku ni balas dekat jasa mak aku, habis dah ke? Ibnu Umar pun jawab, dak. Walaupun makmu sekali ngeluh keletihan kerana jaga kamu. Tu walaupun hak tu sekali, mana mak kita jaga kita, letih ngeluh, hak tu pun tak boleh balas lagi, walaupun dia pikul mak dia tawah keliling Kaabah. Jadi mana adab-adab, akhlak-akhlak dengan ibu bapa, hubungan dengan ibu bapa tu, hak tu kena lebih diberi penekanan, lebih makna kena belajar hak tu lah, kena baca hak tu. Hak tu kerana faktor tu lah. Lalu menyebabkan apatah lagi pandang rendah pula kepada hak miskin, kepada hak susah. Hak tu memang ada. Amba sendiri pun pernah dengar orang tua mengadu benda ni. Sebelah hak nu moga rumah sedap duduk, nanti tak berapa dak kelik rumah mak sendiri ni. Itu memang berlaku kepada sebahagian daripada masyarakat kita. Jadi itu takut-takut jadi sampai kepada tahap deraka kepada mak ayah, lupa jasa kepada mak ayah, itu sangat-sangat tak kenalah. Itu mana dia bukan balik kepada raya saja, tak pada semua. Tak kira sama ada hari raya ataupun tidak hari raya, cuma hari raya tu lebih kuat lagi. Jadi rasanya setakat itu dululah untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita mana sampaikan pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua, untuk sama-sama kita memastikan amalan sambutan hari raya kita ni menepati apa yang ditetapkan oleh agama, yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.